Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini kita sudah berada hari 12 Zulhijjah 1441, yang biasanya pada hari ini hari kita nafar awal balik daripada Mina ke Mekah untuk menyelesaikan kerja-kerja ibadat haji kita di Mina dan juga menamatkan kerja ibadat haji kita, iaitulah tawaf dan sa'i haji. Tapi bila corona mari, hari ini 12 Zulhijjah bersama dengan 2 hari bulan 8 2020, jemaah haji yang dijangka berangkat pada tahun ini berada di Malaysia. Kita kata itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tuhan nak iza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Para jemaah sekalian, kita teruskan dalam siri-siri pengajian kita dalam sebuah kitab, nama dia Amradul Ummah, penyakit-penyakit yang melanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita sambung perbincangan kita dalam siri yang penyakit yang ke-29, nama dia At-Ta'arrudu lil Fitan, terdedahnya kita kepada fitnah. Kita hari ini duduk di antara penyakitnya terdedah kepada fitnah. Punca pintu masuk fitnah ke atas manusia ini ada 2 lorong. Tanda tuan-tuan. Yang pertama dia panggil lorong syahwat. Yang kedua lorong syubhat. Itu bahasa Arab. Tapi bahasa Arab macam Melayu dah. Lorong syahwat maknanya syahwat nafsu tu, itu lorong yang pertama. Yang kedua syubhat, makna keraguan, kesamaran, ketidakjelasan isu-isu yang berlaku di dalam agama yang menyebabkan sama ada orang ni menjadi golongan pelampau ekstrim, seperti golongan-golongan khawarij, yang pelampau khawarij ini sampai mereka mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ataupun menjadi syubhat seperti golongan pelampau muja Ali, seperti golongan Syiah dan ulat Ar-Rafidah, yang sampai mereka mentaklihkan, mengatakan Ali itu Tuhan. Maknanya fitnah yang berlaku pada Sayyidina Ali ini di antara fitnah yang besar. Sama ada hak melampau kau ni, puji dia tinggi ataupun menjatuhkan dia. Satu lagi dipanggil penyakit syubhat. Timbul lagi golongan-golongan yang Mu'tazilahnya, Jabariyah dan macam-macam lagi yang kita akan sepintas lalu je dalam tajuk kita ini. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata at-ta'arrudu lil fitan, terdedahnya kita ini kepada fitnah. Jadi penyakit ini penyakit yang berbahaya. Sebab apa? Orang ini akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Bila orang ditimpa penyakit syahwat, gila ke pangkat, gila ke kedudukan, gila ke harta, ataupun apa sahaja benda ni, maka dia akan buta mata dia daripada tengok kebenaran, ataupun meneliti kepada dalil-dalil yang ada, dan menyesatkan tuan dia daripada jalan sirat al-mustaqim. Maka itu yang dikatakan bahayanya fitnah. Banyaklah tuan kita ni bawa makna fitan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, makna fitnah dengan makna syirik, kufur itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan fitnah juga dengan makna ujian. Fitnah yang berlaku di antara manusia seperti pembunuhan, itu juga fitnah. Dan juga fitnah dalam hidup keluarga, kan? Ada kalanya kita ni baik tapi keluarga pula bermasalah, na'udzubillah. Maka akhir kali kita masalah juga, suaminya soleh, Isterinya pula buat perangai macam-macam. Ada isteri solat,
Suami ni kaki candu, kaki dadah. Begitulah dia panggil fitan. Dalam kehidupan kita ini, fitnah-fitnah yang berlaku itu adalah merupakan ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ada kalanya fitnah Allah Ta'ala nak uji tahap level keimanan. Orang ni orang beriman, tapi dia nak tengok level keimanan di mana. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu sangka Allah Ta'ala biar begitu je setelah kamu mengaku kamu beriman? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah kata aku uji, aku nak tengok siapa yang betul-betul benar dalam iman dia, siapa yang bohong. Maka diberinya sahabat-sahabat dalam peperangan yang mantap iman dia, tak akan lari. Mereka sadaqu ma wa'adullah ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Ada yang mati syahid, ada yang bersedia untuk mati. Maka para jemaah sekalian, kita ambil beberapa poin yang besar dalam tajuk kita ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, zuhurul fitan, akan timbul fitnah, ujian yang besar yang manusia tak tahu hak mana betul, yang mana salah. Kita nak kata hak ni betul ke? Hak ni salah. Hak ni pun ada ustaz juga. Tara selebriti juga ustaz dia. Hak ni pun ada ustaz juga, tapi selebriti juga. Hak mana susah betul ni. Akhir kali tak tahu nak ikut yang mana satu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muslim. Nabi kata, segeralah kamu melakukan amalan selagi akan datang fitnah ujian seperti malam yang gelap gelita. Malam banyak kategori. Kalau malam boleh purnama, boleh kita berjalan tak ada lampu, betul tak? Tapi kalau malam hok gelap gelita, boleh pun tidak ada bintang pun tak ada. Nak berjalan lagu mana? Sepak orang. Itu bandingan yang cukup berat. Nabi kata, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Pagi orang ni beriman, petang kafir. Na'udzubillah. Pagi duduk atas masjid molek-molek, baca Quran, dengar kuliah tazkirah comel. Petang kaki duduk memuja kubur. Bawa tasbih besar lagi, duduk meleh kambing dekat kubur. Apa benda dia orang ni? Itu bahaya. Ataupun mari solat, sambil-sambil nak balik daripada rumah, pergi cari tukang nuju, tukang tilik. Maknanya bahayanya buat itu pagi, petang lain-lain. Petangnya duduk molek-molek, malam kali jumpa orang geng-geng menghina Islam, dia join sekali. Allahu Akbar. Petang mukmin, pagi kafir. Sebab apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hijau dia jual agama dengan mata benda dunia. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Maknanya para jemaah sekalian, Nabi SAW beri gambaran kepada kita, pagi dengan petang berubah wajah. Sebab apa? Sebab duk jual agama. Orang mari tanya, halal ke haram ni? Pagi tadi kata haram, petang ni orang atas proposal lain dah. Kita share sekali dengan ustaz, mana agak? Hati tengok kitab lain pula. Pagi tadi tak dia tengok kitab. Tengok kelas kitab PDF dah tadi, tak dia balik habis. Mana agak? Tengok kitab semula. Ai boleh. Ini panggil bahayanya fitnah yang akan berlaku. Betul-betul hari ni orang buat kartun penjual agama. Siapa dia jual agama, tengok dulu apa benda yang dijual. Jadi dengan mudah-mudah kita nak nak jatuh hukum. Allahu Akbar. Jadi ada orang yang Masya Allah kerana sesuatu jawatan, kerana harta benda, kerana apa, orang ni baik-baik cakap bohong, main-main je. Ataupun dia panggil orang ni munafik, bersifat bertalam dua muka. Tujuannya nak suruh dapat matlamatnya dia nak. Kita kata ini bahaya. Dan juga dalam satu fitnah ini, iaitulah fitnah di dalam harta.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari dia tengok sahabat-sahabat ni ramai di masjid. Sebab barang-barang harta kerajaan sampah daripada Bahrain duduk longgok di masjid. Masa tu tak ada lah Baitul Mal, tak ada bangunan store-store, tak ada pekatok situ. Nabi keluar tengok subuh tu ramai orang. Nabi senyum. Sudah semaya subuh, Nabi kata la'allakum, boleh jadi kamu dengar dah bagai-bagai sapa semalam tu penuh hari ni. Maknanya bukan zaman kita ya, kalau ada projek ni ramai hari. Nabi pun sumpah dengan sumpah Nabi. Wallahi, kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum. Wallahi aku bukanlah fakir, aku takut menimpa kamu. Kalau fakir musabah tak apa. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, aku bimbang nanti dibukanya pintu-pintu dunia kepada kamu. Allah, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana Allah dah buka pintu-pintu dunia ni, pintu-pintu kemewahan pada umat dulu. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Mu berebut, bekerja-kerja, tak kira halal haram, kamu akan binasa sebagaimana binasanya umat yang terdahulu. Inilah di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahawa fitnah-fitnah itu akan berlaku. Maka hadis-hadis tentang fitnah ini banyak. Tajuk kita ni sangat ringkas. Jadi kita pergi kepada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa amaran yang telah kita baca dalam kitab, contohnya Ibnu Katsir dan lain-lain, dia tu di satu kitab Ahadisu al-Fitan wal Malahim, hadis-hadis tentang fitnah dan juga peperangan di akhir zaman. Besar kitab ni, telah dikumpul, ada yang buat tesis dan sebagainya. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang yakin dengan perkara ini akan berlaku, para jemaah sekalian, kita tengok kepada bagaimana taujihat an-nabawiyah, didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya sentiasa beringat-ingat dan berhati-hati. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, Nabi beritahu daripada hadis bin Zaid bin Thabit, Nabi kata ta'awwazu billahi minal fitan ma zahara minha wa batan. Wahai para sahabat semua, ta'awwazu billah, adalah kamu minta berlindung dengan Allah Taala daripada fitnah, sama ada yang zahirnya, yang batinnya. Kita kadang-kadang fitnah zahir kita nampak, tapi yang batin, yang tersembunyi itu tak nampak. Yang kita namakan tadi dua tadi, syubhat dengan syahwat, kan. Maka hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim. Kata di para ulama hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwaz, sentiasa minta berlindung dalam solat dia daripada fitnah-fitnah yang melanda kita, sama ada fitnah hidup ataupun fitnah mati. Sebagaimana yang kita baca bila di akhir solat kita. Jadi ana letak dah dalam buku kita ni, alhamdulillah, dalam buku zikir pagi petang ni, di akhir buku kita letak ni beberapa bacaan-bacaan dibaca sebelum solat, sebelum salam. Agaknya tuan-tuan bacalah, kan? Risalah ni telah dibahagi-bahagikan, telah diedarkan supaya kita ada panduan. Jangan duduk mai berani leka galik, kata orang Kelantan, jangan. Jadi bila kita ada, maka Nabi kita minta perlindungan ini diajar kepada para sahabat kita baca. Bila Nabi kata ta'awwazu billahi minal fitan, minta berlindung, semua sahabat kata a'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahu akbar. Maka fitnah-fitnah itu daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud bisanadin sahih min hadisil Miqdad ibn al-Aswad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'ida laman junnibal fitan. Nabi kata orang yang bahagia itu orang yang menjauhkan dirinya daripada fitnah. Nabi kita ulang 3 kali. Manakala kita nampak benda tak jelas, jangan campur. Kalau kita campur, perangkak kita akan terperangkak sekali. Hari ni sokoh ni, esok lopak kau ni pula. Pening kita nak buat berapa? Kita di sini tak mudah ni. Nah, berlarok pacok berdera, tiba-tiba orang lain lopak duduk di sana dah. Nak kata apa? Fitan. Maka Nabi kata jauhlah daripada tempat-tempat fitnah. Tak usah duduk campur sangat.
Tapi wa man ibtuliya fasabara, siapa dia diuji sabar. Gi dekat fitnah jangan masuk. Pada itulah bila anda tengok berlaku perbalahan dua kumpulan umat Islam ini, kita kata tak usah masuk, tak usah tunjuk mana-mana. Kita berdoa kepada Allah SWT biar Allah Ta'ala selamatkan kita dan juga harmonikan masyarakat. Sebab lagu tu keadaan tak tahu apa. Maka dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kata apa? Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Selagi akan berlaku fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang bangun. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang bangun lebih baik daripada orang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang berjalan baik daripada orang berlari. Maknanya orang yang lambat respon kepada isu-isu yang berlaku tu lebih baik daripada hok cepat. Man tasharrafa laha tastashrifuhu. Siapa dia masuk dalam ni, dia akan terperangkap. Faman wajada minha malja'an aw ma'azan falya'uz bihi. Siapa dia ada tempat berlindung, berlindunglah di sebalik benteng-benteng yang ada. Artinya, anda dah keluar satu kata-kata poster yang kita tayangkan di media sosial, iaitulah siapa yang terlalu mengikuti isu semasa, dia akan terperangkap. Berapa orang yang kita kenal, orang baik-baik, daripada kita budak lagi, pak cik ni ahli masjid, ahli kuliah, Masya Allah, tabarakallah. Tapi lo ni kalau jumpa dia, tak ada dah bicara bab kuliah, tak ada lagi duk bicara bab ilmu. Kerja dianya duk katak, pukul ustaz-ustaz, tok syekh, hak dia tak setuju. Oh, kata Masya Allah, dulu mulut pak cik ni nasihat, zikir. Sekarang ni dak pukul orang, maki orang, kata orang. Macam dia tu wali besar, dia tahu semua orang atas dunia salah kecuali puak dia, ya betul. Saya tak nak sebutlah warna gaponya, tapi beberapa orang yang kita jumpa sebabnya tasyarraf, selalu nak ikut isu semasa. Terperangkap kita dengan ni. Jangan main-main. Ikut sikit-sikit sudahlah, tak usah duduk main kuat-kuat. Tak, sekarang ni pun kita tahu apa nak jadi, lompat sana lompat sini, akhir sekali kita juga terlompat sama. Na'udzubillah. Maka jangan terlalu mengikuti perkembangan bangsa ni, ikut untuk tahu tak apa, tapi jangan campur, sebab kita tahu apa benda yang berlaku sebenarnya. Allahu Akbar. Pasal itulah dalam isu-isu besar, ana tengok ramai ulama-ulama besar diam. Contohnya bila berlaku kes-kes yang berlaku di zaman tabi'in dulu, zaman di akhir zaman sahabat lepas pada zaman Sayyidina Ali kan. Ada di kalangan ulama tabi'in mutarrif contohnya, dia ambil sikap diam. Dia kata aku tak nak masuk belakang. Hak ni ada sahabat, anda ada sahabat. Allahu Akbar. Oh, kalau dia kata, kalau ustaz tak cakap, kita pun tak tahu apa yang berlaku, apa yang lebih-lebih lagi kalau terlibat dengan benda-benda politik. Jangan duk campurlah. Buat besar tak ada. Tak. Baik. Maka kata di para ulama, tanda dia. Kata di Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, akhafu alaikum fitan, aku takut fitnah itu menimpa ke atas kamu seperti malam yang gelap tak nampak apa. Yamutu fiha qalbur rajul kama yamutu badanu. Fitnah ni akan mematikan hati kita seperti matinya tubuh. Ini bahaya. Pasal tu anda tengok mulut orang ni jadi jahat. Dengan sebab terperangkap dengan isu-isu yang dia duduk kejar, duduk main. Tak ada gapo apa dia. Kalau dia boleh main isu ni kuat, kata orang ni, boleh projek juta-juta. Boleh jadi calon, tak apa dah. Nampak kat tarah ni tak ada berapa ni, boleh hakap dera ya boleh. Tapi kata orang, jadi zikir dia. Masya Allah, tabarakallah, apa nak buat, mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kita semua ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, kam min qulubin matatil an, berapa banyak hati-hati yang sudah mati dalam dada kita ini sebelum mati tuan dia. Allahu Akbar.
Ini bahaya. Kata daripada Sayyidina Ali, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ma minal qulub illa walahu sahabatun ka sahabatil qamar." Tidak ada mana-mana hati kecuali dia ada awan, mendung, seperti awan yang menutupi cahaya bulan. Kita ni kalau malam tak ada awan, tak comel bulan, cerah. Tapi tengah duk cerah, awal lalu alathu sahabatun fa'azlam, jadi gelap. Itulah keadaan. Mana hati ni bila dosa tu banyak, gelap. Bila kita gilak-gilak balik dia, cerah semula, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tanda ini satu parameter yang digariskan oleh Sayyiduna Huzaifah Ibnul Yaman. Dia kata, kaifa ya'riful mar'u, bagaimana seorang itu nak mengenali dia telah tertimpa fitnah atau tidak. Ini menarik. Apa dia punya kaifa ya'riful, bagaimana seorang itu boleh tahu dia ni kena fitnah atau tak kena fitnah. Al-jawab, Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Huzaifah ni seorang sahabat besar. Dia kata apa? Tanda tuan-tuan. Hak mana bawa pen, bawa tulis dengan apa ni, alat-alat gadget kita ni. Qala idza ahabba ahadukum an ya'lama hal asabathul fitnatu amla. Apabila seorang tu nak tahu dia ni telah ditimpa musibah, fitnah ke tidak, falyanzur, mu tengok. Fa in kana ra'a halalan kana yarahu haraman faqad asabul fitnah. Kalau benda halal tu kita tengok jadi haram, orang itu sudah dikena fitnah. Wa in kana yara haraman kana yarahu halalan faqad asabul fitnah. Tengok benda haram jadi halal dah, fitnah. Ini kita bimbang hari ni. Sahabat-sahabat kita ni kadang-kadang ustaz-ustaz kok pendakwah juga, tapi sekali dia iklan dia punya produk-produk dia tu, nampak tanya sahabat hok mengaji bahagian muamalat, dia kata pada perkiraan saya sistem tu hok dia duduk jual tu skin cepat kaya tu. Bila skin cepat kaya tak patut syariah. Oi, mana boleh? Oh, sudah lalu. Ustaz piah cot ni atas kepala jual tu. Ada serbai atas bau lagi. Nak kata apa? Fitan, kita kena tengok. Fitnah dunia ni tak pilih orang. Ustaz ke, tok lebar ke, tok haji, tai belaka, asal ke boleh. Itu kata di Abu Nuaim. Kata di Sayyidina Huzaifah. Allahu Akbar. Kata-kata ni telah dikeluarkan oleh Abu Nuaim dan lain-lain. As'alullah an yahfazana wa iyyakum minal fitan ma zahara minha ma batan. Maka fitnah itu terbahagi pada dua kategori, telah saya sebut awal tadi. Yang pertama dipanggil fitnah syahwat. Dalil dianya tengok tanda. Dalil surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Lengkap sini. Ayat 14 surah Ali Imran ni, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia yang dipasang dalam jiwa dia tu suka pada benda syahwat. Siapa dia? Suka pada orang perempuan. Suka tengok wanita. Nah, isteri, kalau hak isteri kita nak pakai kecup perut selalu, tak nak pantah. Tak apa molek ni. Tak molek buat apa? Model orang lah ni pakai gini. Nah, main keni lutut. Tak apa nak lari juga. Kadang-kadang tu ajib suar serba atas salah tu lelaki. Bini baju kelawar, bulu tiuk pun nampak duk pasar malam. Ni panduk. Wal banin, suka pada anak-anak. Kita dengan anak nakut lalu. Pasal itulah kata dia, ada dah hadis, al-waladu majbanatun mabkhalah. Anak ni menyebabkan seorang jadi bakhil sebab jadi penakut. Berani dia, kocoh berani, tapi dengan anak dia menikus, tak reti nak tegur. Anak tak semaya pun tak apa, tak untuk aurat pun tak apa, beres belaka. Kamu dia sayang kepada harta, emas, perak, sayang pada kenderaan, unta, khail. Khail itu makna kuda. Yang pentingnya
kenderaan lah. Kalau kita ni saya ke kereta, gua nak tak pergi masjid tu. Wah, hujan petang ni. Lepas tu kereta baru basuh. Oh, parah. Orang beli kereta ni tika hujan nak pergi masjid dengan kereta. Ni ada setengah pakcik ni kalau hujan dia sipir kereta pak dia tak pergi masjid juga. Pasal hujan. Dia berapa dia pakai dah kereta ada atak. Baik beli basikal lah Senin. Macam-macam lah. Suka pada an'am apa ni, hayawan ternakan, suka pada tanaman, banyak lagi lah. Itu kita tengok fitnah harta benda, fitnah keluarga. Allahu Akbar. Maka yang kedua, saya ringkas je lah, ambil tajuk. Yang kedua, fitnah syubhat, fitnah keraguan. Ini yang paling bahaya sekali apabila fitnah keraguan ni menimpa ke atas kita. Sebab pasal itulah bahaya Nabi sebut dalam hadis tentang iftiraqul ummah. Iftaraqatil Yahudi berpecah berapa? 71 puak. Satu kumpulan ya dalam syurga, 70 lagi neraka. Nasara 72. Kitanya berapa? 73. Nauzubillah kan. Yang pentingnya perpecahan itu berlaku. Mari daripada mana? Mari daripada syubhat. Mari daripada syubhat yang berlaku. Allahu Akbar. Berlakunya zaman dulu, mula-mula start fitnah ni mari Khawarij, Syiah, lepas tu dia timbul Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah. Mari zaman kita hari ni pula bahasa jenis liberal, LGBT, New Age, berapa benda ajaran-ajaran hak baru, batiniah moden dia panggil hari ni, banyak sekali. Dan kita kena ingat Khawarij ni siapa mereka? Mengkafirkan Sayyidina Ali berdasarkan kepada ayat-ayat yang dia baca. Baca ayat Quran juga. Dan kalau kita tengok perbalahan di kalangan ulama dulu, siapa mereka kafir mengkafir dalam masalah nak menetapkan sifat Allah Ta'ala. Allahu Akbar, kita kata berat. Kes ni berat. Mari zaman kita hari ni, dia panggil zaman internet ni. Zaman internet ni ana senarai satu buku. Buku tu nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Ni besaniah lebih kurang ni. Rahmat dalam Perbezaan ni. Buku tu kita cerita tentang bahasa internet yang tidak ada bahasa yang diguna oleh mana-mana orang. Tuan-tuan kena ingat, zaman kita hari ni, zaman dulu kalau orang buat fitnah, payah juga dia pergi cakap di kedai kopi. Minggu depan baru sapa ke kedai kopi kapur lain, bulan depan baru sapa negeri lain. Zaman kita ni tidak. 2 minit, 2 saat awak tulis di internet, balagha bihal afaq, sampai ke pelosok dunia fitnah yang kita buat. Pasal itulah kita kena mikir panjang. Kalau boleh kita tulis line dulu kata-kata kita nak buat, lepas tu kalau kita fikir 3 kali betul baru kita post. Kalau tidak nyaya. Lah ni pula kalau kita salah orang boleh serik sudah kita padam pun orang ada dah. Tadi awak kata apa tadi? Awak dan bahasa-bahasa yang diguna fitnah hari ni cukup besar. Saya tak nak ulang lah sini, tuan-tuan sudah tahu. Contohnya dia ambil gambar orang. Orang ni duduk 2 orang. Kebetulan dia ada mesyuarat. Sebelah dia orang perempuan. Kerak gambar dalam Facebook. Dia kata apa? Biar gambar berbicara. Fitnah. Hak pengulah bawah ni pula. Ribu orang ulah ni. Macai, wala'un. Apa lagi bahasa ni? Tak kerti nak ngapa ada kita bahasa pelik dah. Tak. Ulama tegur benda. Dia tulis bahasa jenis ulama kepala lutut. Kepala lutut ulama. Tak ada langsung penghormatan, tidak ada langsung orang panggil makanah para alim ulama. Kita berbeza pandangan, berbeza, tapi kenapa kata siapa begitu dahsyat, maka kita kata ini cukup dahsyat. Tak ada usul al-hiwar, sudah tidak ada, punah habis. Sebab apa? Inilah dia panggil zaman fitnah. Sebab itu ana tulis kata-kata peringatan untuk diri saya dan juga para pelajar sekalian. Kita kata biar jangan tangan mendahului akal. Kita lah ni tangan dulu ke akal dulu? Tangan dulu. Jumpa apa post lalu pun atas tu apa habis grup dia post. Lepas tu dia tanya bawah, betul ke ni? Awak tanya siapa? Siapa yang boleh betulkan benda tu? Saya nak sebar benda baik ustaz, nak sebar hadis. Bahaya hadis plesu apa? Kan? Penat. Jadi kalau kita tidak pandai atau seduk menyebarlah.
Berapa duk sebarnya kita tak tahu kan. Baiklah para jemaah sekalian, kita kata fitnah ni cukup dahsyat. Fitnah yang berlaku ni cukup berbahaya. Bagaimana kita nak menangani bagaimana kita nak mengubati penyakit yang berbahaya ini? Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Tanda tuan-tuan, fitnah nampak berlaku dah. Kita ni kadang-kadang bila kita nampak, kenapa termenung tu? Mari duduk tangga masjid. Mak ustaz minta tolong doa, saya kena fitnah. Gapo dia fitnah? Orang tuduh dia ambil duit ke? Orang tuduh dia, memang itu fitnah kan? Ada seorang ulama ditanya oleh murid dia, dia kata, "Syekh, aku tengok orang tu tak solat, aku tengok orang ni maksiat lah, dia kaki maksiat, tapi dia punya perniagaan dia jadi molek. Dia tak rajin semaya hajat pun jadi. Dah, kita hak semaya hajat 4 kali nak buka kedai ni, tak jadi juga berniaga kita macam mana?" Macam nak buat? Kata dia tuan, "Syekh, ama alimta, mu tak tahu ke tidak? Fitnah yang besar bukan kedai tak laku, itu fitnah dunia ya tu. Tetapi fitnah yang besar apabila seorang itu terhalang daripada dapat mengabdikan diri pada Allah, itulah fitnah." Itu fitnah nama dia. Mana orang tak boleh zikir, tak boleh istighfar, tak boleh melangkah ke masjid, tak boleh mari buka Quran, tak boleh. Itulah maknanya orang sudah terfitnah dia. Na'udzubillah. Fitnah harta dunia kecil. Kata di ahli-ahli motivasi kata apa? Kesalahan peguam bawa hujah, pahlawan kita dalam penjara ya duduknya, betul tak? Tapi kesalahan ustaz mengajar agak hujah, mana kita pergi? Neraka. Na'udzubillah. Mana berat? Maknanya kesalahan dunia ni berat juga, tapi penjara. Kesalahan kita bawa hujah-hujah agama yang betul, neraka. Na'udzubillah. Itu yang paling dahsyat. Jadi kita tahulah, fitnah itu bukan semuanya dalam kehidupan dunia, tapi fitnah yang besar iaitulah fitnah akhirat. Na'udzubillah. Maka jangan sekali-kali kita bawa diri kita letak di tempat-tempat yang boleh terfitnah. Dia kata ta'arrul fitnah, jangan pergi cari tempat jadi fitnah. Jadi bagaimana kita nak hilangkan fitnah ini? Insya-Allah saya ringkaskan sesuai dengan masa musim PKP ni, tak boleh panjang. Yang pertama tanda. Yang pertama, as-sidqu iniftib, nak menghilangkan fitnah. As-sidqu fi talabil aun min Allah. Hendaklah kita sentiasa minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala beri pertolongan kepada kita. Di mana Allah Taala ajar kepada kita, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba aku tanya tentang aku, maka mu jawablah Allah Taala tu dekat, bukannya jauh. Hak jauhnya kita sebenarnya. Kita menjauhkan diri daripada Allah, bukan Tuhan jauh daripada kita. Dah tak mau sebut nama Allah, tak mau ibadat kepada Allah Taala, kita menjauhkan diri, maka kita pergi dekat dengan Tuhan. Sebab kita dengan Allah Azza wa Jalla ni mengikut skill, tanda ni para pelajar, kita dengan Allah kita kena mula dulu. Jangan tunggu rahmat mari dulu baru kita nak pergi. Tak. Kita, Allah kata apa? Fazkuruni azkurukum. Mu ingat aku ingat kamu. Mu mari aku berlari, mu mari apa ni? Mu takarrub dekat kau dirimu dengan aku dengan sejengkal, aku pergi ke sahasta. Mu mari sahasta, aku pergi sedepa. Maknanya lajunya rahmat Allah Taala nak mari. Tapi kita mula dulu. Kata-kata motivasi kata, kita jangan tunggu kaya nak sedekah, tapi kita sedekahlah biar siapa kita jadi kaya. Itu semua ni kata-kata menarik. Maka kita kena minta pertolongan dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala bantu kita, doa betul-betul supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah ma zahara minha wa ma batan. Itu yang pertama. Al-khatwatu tsaniyah, yang kedua, luzumul istiqamah. Hendaklah kita beristiqamah waktu susah. Waktu susah istiqamah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Kita beribadat zaman susah, zaman fitnah. Zaman fitnah ni makna orang sibuk
huru-hara corona mari orang tak patut semaya kan. Nak pergi masjid pun tak boleh. Akhir kali dia pakai relax belakang tak semaya. Waktu itulah waktu kita kena ibadat. Nabi kata apa? Pahala dia seperti berhijrah kepada aku. Daripada Mekah pindah ke Madinah. Besar pahala. Jadi kita pula terbalik. Bila zaman fitnah lama tak semaya ni. Guna tak semaya tu. Sakit. Dia tunjuk wajah tangnya. Orang sakit lah kena semaya kuatnya pasal nak mati. Dia duduk hospital boleh lesen tak semaya pula. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Nak tahu, coba buat kajian. Pergi masuk wak. Daripada ujung ni sampai ujung bilik hospital. Wak hospital tanya. Pergi tanya, Pak Cik, sakit ke apa? Dia boleh royak molek sakit ke apa, makan lalu kau tak lalu, ubat. Aku tanya besi, maya kau tak? Merah putih mata lalu. Baik tak sama zero aku, nak tanya hok ni. Ni bahaya gitu. Kita pun tak wani tanya. Dan ibadat zaman susah, mana waktu susah ni kita kena banyak istighfar, banyak zikir, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, huduru majalisil ilmi, adalah kita sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang boleh memperkenalkan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pergi saya pergi majlis ilmu, ustaz tu mengajar gapo? Mengajar kita sekian-sekian. Gapo dia kata? Dia kata ustaz tu sesat, orang ni jahat, orang ni 10 minit mengajar hak lain tu makan orang belakang. Tu bukan mengajar, mengacar nama dia tu. Patut orang masjid orang lagi ni jangan bui mikrofon ke dia. Tutup mamai. Orang mengajar ni nak dekatkan manusia kepada Allah, bukan nak menjauhkan manusia daripada manusia. Ini masalah kita ni. Pasal itulah kita tengok kaki-kaki ceramah duk kata orang tu, lo ni badi duk ngata sama dia. Macam mana? Dulu ngata dalam pokok getah. Dah. Hok ni ceramah sini. Sedap juga. Lo ni tak ada dah, tak main bawa kita, duk main kok gon ini. Kok Facebook ni, penat gitu. Pasal itulah kita supaya kalau tengok pelik-pelik, dia panggil unfollow kau kata. Ya? Kita jangan duk follow orang ni, sakit kepala. Pas kita terfitnah. Jangan. Maka kita kena beza. Hak ni sunnah, yang ni bid'ah, asingkan. Kalau duk main cerita pelik-pelik ya, amalan saya ni mari daripada tu, mari daripada orang ni, tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata tak tepi dulu. Banyak dah hak Nabi. Pasal itulah saya awal-awal lagi anak tulis zikir pagi petang, zikir lepas solat, nak ambil yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya senang pada nak buat. Ni dah ambil sana ambil sini, akhir sekali tak tahu mana. Yang keempat dah kita. As-suhbatut thayyibah, bersahabatlah dengan orang-orang baik. Kita sahabat dengan orang baik ni senang lah kita nak tahu. Kita duduk kat dia, kita suruh ingat ke Tuhan kau tak ada. Kalau duduk kat dia tu duduk main belocor air liur dan mikir hal dunia semata-mata, ataupun duduk mikir hal perempuan ya. Sekali-sekala boleh lah awak hilang ngatuk, tapi duduk mikir hak tu ya. Ataupun duduk dengan dia ke duduk main kata orang ya. Orang hak lain pada warna dengan dia agak boleh pedah belaka. Tak usah duduk. La tujalis. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata la tusahib illa mu'minan, mu jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, mu jangan makan nemu kecuali orang baik. Ni panggil belaka mari rumah kita ni. Allah, kadang-kadang kita rasa sedih tengok. Bila orang tua keluarga kita mati, saya mari tapi tidak menghormati mayat atau rumah. Duk buat tangga bokok sebatas orang, pasal tu lah anak sokong sangat nak pihak kerajaan bila buat undang-undang. Siapa dia merokok di tempat awam ni kena rendah. Berapa rendah? Tak ingat dah. Mula macam nak jadi pas tak jadi pun tak gitulah. Nak rendah gua nak nak mari rendah pun duduk sebatang juga. Itu masalah kita ni. Penat. Jadi Nabi kata hadis ni dikeluar oleh Abu Daud, At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. La ya'kulu ta'amaka illa taqi. Mu jangan kita ajak orang mari makan rumah kita kecuali orang baik-baik. Yang kelima, al-hurub, hendaklah kita jauhkan diri daripada tempat-tempat fitnah setakat mana kita mampu. Majlis ke apa tu? Majlis fitnah. Sebab duduk kata orang, jangan pergi. Majlis apa tu? Geruk-geruk ni pun, tak usah kata majlis. Ni, geruk mazhab Wasafi ni. Saya namakan mazhab Wasafi. Geruk-geruk WhatsApp, yang kerja dia duk post benda-benda karuk, keluar. Left geruk, wajib, bukan sunat.
Wajib? Ya. Tak boleh ustaz. Orang kata kalau keluar grup ni jadi putus silaturahim. Fatwa mari mana putus silaturahim? Keluar grup duk mengumpat. Kalau grup family, grup keluarga, anak beranak, tak. Kalau kita keluar tanpa sebab mungkin dia kata, oh dia ni guana ni. Nak putus anak beranak, itu tak boleh lah. Itu pun kena ada etika juga. Tapi kalau dalam tu duduk main grup fitnah gitu, kita kena winasihat. Sama ada grup ni kekalkan dengan matlamat asal nak merapatkan ukhuwah silaturahim sama kita, ataupun tukar grup ngutuk orang senang, bukan grup silaturahim. Biar penuh. Lari. Kalau tengok tempat-tempat tak baik, jangan duk pergi. Yang keenam, ista'iz billahi minal fitan. Hendaklah kamu sentiasa minta perlindungan Allah Ta'ala daripada segala fitnah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata di Ibnu Abbas, ajar kepada kita doa ini seperti Nabi kita ajar surah dalam Quran. Doa mana? Doa yang kita baca di akhir salat. Tadi saya sebut. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabri, ataupun dia guna wa'a'un. Allahumma inna na'udzubika wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dia ada riwayat-riwayat, ada tukar-tukar. Yang pentingnya Nabi kita ajar sebelum bagi salam kita minta perlindungan 4 perkara. Ni tengoklah risalah yang saya bagi ni. Tuan-tuan boleh ambil risalah ni. Dalam internet ada di masjid kita ni, bagi free ya, boleh ambil. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab neraka jahannam. Aku minta berlindung daripada fitnah kubur. Aku minta berlindung min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah hidup dengan macam-macam lah. Kita duduk molek-molek masjid, orang ajak kita tempat maksiat. Nah, kita duduk molek-molek tempat baik-baik, orang lagi capu dengan macam-macam, masuk dalam grup. Dan ada yang mengatakan fitnah mati tu, na'udzubillah, dekat nak mati syaitan mari kacau kita. Mari kacau sampai tak boleh mengucap na'udzubillah. Yang pentingnya ada riwayat sedemikian, panjang cerita. Tuan-tuan boleh ingatlah, itu dia panggil fitnah yang cukup menakutkan kita. Banyak lagi doa-doa yang kita baca. Na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada fitnah yang zahir dan yang batin. Yang ketujuh, ihris ala talabil ilmi syar'i. Hendaklah kita sentiasa pergi menuntut ilmu syar'i daripada ulama ar-rabbaniyin wad du'atus sadiqin, daripada ulama-ulama yang rabbani dan pendakwah-pendakwah yang benar. Cuma timbul lagi, macam mana kita nak kenal? Tanda ini penting ni. Macam mana kita nak pasti orang ni rabbani ke orang ni tidak rabbani? Ini payah juga ni. Kata di Ibrahim An-Nakhai, tulis Ibrahim Nakhai ni ulama tabi'in, dia kata, kunna iza ataina ar-rajula linakhudha anhu, kalau kita pergi mana-mana guru yang kita nak belajar dengan dia, nazarna ila samtihi wa salatihi. Kita tengok ke penampilan dia, tengok ke pakai solat dia. Tengok dia semaya lagu mana. Dia punya penampilan macam mana. Kan? Allah irham bapak saya cerita, ada seorang penulis buku mengenal diri dan wali Allah. Hebat. Dia pergi foto baru. Ana tak sebutlah tempat perjumpaan tu, di sebuah percetakan masyhur. Orang kata, "Syekh, tuan ketua guru." "Ya. Inilah penulis mengenal diri wali Allah. Rokok tak putus tangan, po isap." Tuan Syekh kita senyum. Dia kata, lagu ni nak jadi wali. Rokok tu benda haram, buatlah. Lepas itulah kata di Ibrahim Nakhai kata, mu nak ambil ilmu, mu tengok dia dulu. Kalau dalam majlis dia duduk mengumpat orang aja, pakaian dia apa pelik-pelik, tak usah lah. Tinggallah, tak usah klik, tak usah duduk percaya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata, kalau mu tengok orang tu boleh terbang atas angin, berjalan atas air, tapi perbuatan dia menyalahi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Jangan. Ini banyak ni, dia panggil ilmu isi ni. Ilmu isi ni maya pakai niat. Aku semaya dah ni, niat. Mari kita pergi semaya. Semaya Mekah. Semaya Mekah. Waktu orang semaya dia duduk nak makan tangga masjid. Tak pergi tak semaya Mekah. Ni mula hayah ni kata, betul sungguh tu ilmu isi tu. Betul. Isi apa tu guru? Isi neraka dia kata. Maksud ini tak semaya ni. Mudahnya bakal beri isi neraka, bukan isi sungguh.
kan. Allahu akbar. Jadi para jemaah, itu di antara 7 tip yang dapat kita sampaikan. Maka mudah-mudahan yang pertama, yang ke-8, jauhkan diri kita tadi. Kita nak ulahnya sebagai penutup, jauhkan diri kita daripada tempat-tempat fitnah. Sekarang ni di antara tempat fitnah yang berbahaya, internet. Ada ni orang-orang muda ni, dia cuba nak berdebat dengan orang etis ke, dengan orang berapa-berapa agama lain, sedangkan dia tidak ada ilmu. Itu bahaya. Dia masuk, syubhat tu melekat dalam kepala dia. Sudah, nak jawab tak boleh. Berapa ramai orang-orang muda dulu di zaman permulaan revolusi Khomeini. Orang muda-muda ni tak beranak lagi ni. Tahun 80 berapa Khomeini dulu mula-mula revolusi Iran. Oi, berapa ramai orang muda-muda semangat revolusi pergi ke Qom. Balik-balik pakai serba hitam, takbir bertukar. Mula-mula Allahu Akbar, lalu jadi Allahu Akbar. Oh, jadi Syiah juga dah dia. Kata sahabat, kutuk Sayyidina Abu Bakar, kutuk. Itu dia panggil syubhat. Keraguan. Pada tu lagi kita nak beli buku hari ni, hati-hati. Tengok penulis dulu. Kalau penulis dia Syiah, jangan beli. Ini beracun ni buku ni. Dia panggil novel beracun, buku-buku beracun, semuanya beracun. Cukup berbahaya kepada kita para jemaah sekalian. Jadi itu jelah. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah ma zahara minha ma batan. Allah Ta'ala jauhkan kita insya-Allah, dan Allah selamatkan kita dan keluarga kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Wa an yataqabbala minna wa minkum jami'an salihal a'mal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.